Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Masyah binti Muhammad. Nama dalam IC lah. Masyah binti Muhammad. Berumur 45 tahun. 45 tahun tahun, ya Allah. Dah baru menurut 50. 45 tahun, Alhamdulillah. Tapi lebih dikenali sebagai Yuji. Tak perlu tanyalah kenapa Yuji. Just panggil saja Yuji. Saya isteri kepada Ustaz Fuad. Saya isteri kepada Ustaz Fuad. Okey. Jadi Alhamdulillah kami tahun ini masuk tahun yang ke-7 dalam Herbalife Nutrition dan memang fokus untuk bisnes Herbalife ini lebih kurang 3 tahun akhir-akhir ini. Sebelum tu memang kami makan sendiri untuk dapatkan result sahaja. Tapi apabila kami sedar apabila kita dapat menurunkan berat badan, dapat melakukan ibadah dengan sempurna, ia merupakan satu misi dakwah yang perlu dibawa. Dan Alhamdulillah kami hari ini dah masuk tahun ketiga, decide untuk bersama-sama membawa misi dakwah sihat ini dan membantu ramai lagi kawan-kawan di luar sana, especially Muslim, untuk dapatkan berat badan, kesihatan yang baik dan sebenarnya lebih fokus kepada untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Dan Alhamdulillah saya turun 16 kilogram dan Ustaz Fuad sendiri 46 kilogram. Ini saja. Lagi Mak Dah, ada soalan lain? Jawab soalan je lah hari ni. Ada banyak soalan nak tanya. Kan Yuji, kalau kita dengar tadi kan dah turun berapa kilo. Yuji dah bagi tahu ke turun berapa kilo? Dah beritahu dah turun 16 kilo dan pasangan 46 kilo. Dan kami sama-sama berfungsi meringankan bumi ini sebanyak 62 kilogram. Amin. Okey, sebenarnya kenapa ada nak minta Yuji share kan? Kita tahu Selamat tak menghalalkan cara. Mak Dah suka. Tadi kan ada satu komen kan cerita. So kita nak pergi event. Ini kita nak saling percaya, saling bantu antara satu sama lain, saling mengingati di antara satu sama lain. So bila kita nak pergi event, persiapan diri kita sebagai seorang muslimin kan, sebagai seorang mukmin, persiapan, peringatan untuk sahabat-sahabat, adik-beradik kelas ngaji, apa yang bekalan ataupun yang kita kena ada ataupun kena bawa? Okey. Ini Yuji tak adalah fakta ke apa Mak Dah. Yuji lebih suka kalau bercakap ni melalui pengalaman sendirilah. Sebab kita Yuji sendiri daripada bawah daripada tak tahu apa-apa pasal nutrition, pemakan dan sebagainya, dan tak tahu pun pasal bisnes dan segala macam, tak tahu pun pasal suka kelas ngaji, everything zero. Yuji datang kepada dalam Herbalife ini dalam keadaan zero. Tapi sebenarnya macam soalan Mak Dah tadi, macam mana persiapan kita untuk pergi spectacular, yang pertama macam ni je. Once kita dah dengar, ini Yuji fokus pada bila sekarang ni kita berada dalam bisnes lah, kita lebih fokus untuk membantu orang lagi. Kita bukan nak makan saja, kita bukan product lover, tapi kita dalam masa sama kita dah bantu orang lain. Ingat tu, kita dah bantu orang lain. Jadi bila kita bantu dengan orang lain, of course kita mesti ada ilmu pengetahuan tentang itu. Kita tak boleh tanya kos saya lah sampai bila nak tanya. Okey. Jadi nak tak nak, walaupun orang cakap bisnes, wah besar sangat bisnes ni. Tak, sebenarnya walaupun kita bantu satu orang, itu menjadi keutamaan kepada kita untuk mencari knowledge tentang apa yang kita buat, sebab kita nak share lagi dengan orang lain. Okey. Jadi yang pertama sekali, apabila kita dah tahu ada spectacular, of course bila tarikh diumumkan spectacular tahun lepas kan, jadi kita perlu decide. Terus hari tu aku nak pergi, aku nak hadir event spectacular ni. Sebab kita dah bantu seorang tadi. Bukan kita bantu 30 orang. Bukan kita bantu satu tim 40 orang, 50 orang. Bukan ni. Ni cerita tentang kita dah bantu seorang. Apabila kita dah bantu seorang, kita kena decide. Bila dah umumkan, bila spectacular, bila dah keluar data dia punya tiket dia, kita automatic decide. Aku nak pergi event spectacular. Bila kita dah decide macam tu, langkah yang kedua tentulah kita akan terus beli tiket spectacular. Memang kalau yang pertama kali mahal lah sampai 300 lebih, mahal lah sampai 200 lebih, itu belum masuk penginapan, belum masuk lagi makan minum, belum lagi nak tinggal anak nanti, family nanti, banyak benda yang kita kira. Kalau kita nak berkira dengan kehidupan kita ni, banyak sangat kita nak kira, terlalu banyak benda kita nak kira. Tapi kalau kita decide satu benda yang kita nak, tak apalah, semua yang kita nak kira-kira tu sebenarnya kalau Allah izinkan berlaku. Kalau kita membelakangkan
Macam ni, kita kalau kita nak berkira, maknanya kita dah mengambil sebahagian daripada urusan Tuhan, urusan Allah. Kan? Sebab kehidupan kita hari ni memang dipandu oleh Allah. Allah yang detikkan hati kita untuk kata nak beli tiket spektakular sebenarnya. Jadi dah tentulah Allah akan bagi kita satu jalan bagaimana kita nak hadapi. Tapi kita kena ingat, sepanjang kita nak sampai ke hari spektakular minggu ni, tengok berapa halangan, berapa cabaran yang kita hadapi. Macam Yuji sendiri, dia cakap Mak Daf, daripada dah beli bila dah umum tiket spektakular, memang dah beli tiket spektakular. Dalam masa tu kan banyaklah alasannya. Contohnya macam penghuni nak balik kampung lah, pertambahan penghuni baru lah, nak buat interview penghuni lah, family nak datang lah, macamnya baba nak datang lah, persiapan itu, persiapan ini. Kalau nak kirakan, nak terduduk, lantaklah apa nak jadi. Tapi bila dikenangkan balik, setiap apa yang Allah bagi pada Yuji, memang sebenarnya itulah kemanisan dia. Nak pergi ke spektakular, melalui beberapa halangan, melalui onak duri, ombak, badai semua sekali. Bila kita sampai di hari spektakular nanti, itulah yang paling manis. Ya, itulah kita akan bawa sampai bila-bila. Okey, Mak Dai, itu yang kedua. Okey, dah niat tadi kan. Kemudian yang ketiga, bila nak pergi, kita kena tahu apa kita nak pergi. Tadi saya masuk lambat juga, saya terkesan dengan Ustaz Man cakap tadi kan, kita tak tahu hala tuju apa. Yelah, coach suruh beli tiket spektakular, belilah tiket sebab coach suruh. Jadi kita akan dapat apa? Kita tak akan dapat apa-apa sebab coach yang suruh. Coach pula kita tak tanya coach itu suruh untuk apa dan bagaimana, kita tak tanya benda tu. Tapi kita beli hanya sebab apa? Sebab coach yang suruh. Kawan pergi, saya kena pergilah. Jiran saya pergi, upline saya pergi, downline saya pergi, saya kena pergi. Kita tak ada end in mind. Jadi setiap apa yang kita buat, kita perlu ada end in mind kita. Jadi end in mind kita apa? Of course, kalau kat sana, kalau kita tak tahu, kita tanya. Kalau kepada kawan-kawan yang baru dalam ni, baru lagi 25%, baru sebulan, 2 bulan menyertai Herbalife Nutrition, masih tak tahu. Tapi kau suruh beli tiket. Pergi pergi sana nanti nampak masa depan. Pergi sana nanti nampak, macam-macam nampak kan. Jadi kita ni orang bela-bela, ikutlah apa kau cakap. Tapi sebenarnya salah. Kita perlu ikut hati kita. Jadi kalau kita nak pergi, bayangkan kita nak keluar duit 300 lebih ni. Semata-mata nak ikut orang ke? Kalau rasa duit tu banyak, bagi pada saya sikit, kan? RM300 kita keluarkan, kita boleh belanja family kita boleh bayar segala macam. Tapi kita bayar untuk beli tiket dalam keadaan zero, kita tak tahu apa-apa kita nak pergi. Kalau kita tak tahu, kita kena tanya coach kita, sebenarnya spektakular ni apa? Tanya betul-betul dengan coach, kita nak tanyalah, spektakular ni apa sebenarnya? Kenapa saya nak kena pergi spektakular ni? Apa benefit yang saya akan dapat kalau saya pergi spektakular ni, coach? Itu yang kita perlu, orang kata, perhalusi benda tu. Sebab kita dah letak amount kat situ. Coach pun satu hal, pergi je. Kita dah tanya, nak pergi ke tak nak pergi, tak nak pergi kan? Bila kau tanya nak pergi, tak nak pergi. Nak pergi baru, bila kata nak pergi, barulah coach akan duduk sit dengan kita. Okey, spektakular ni macam ni, apa segala macam persiapan macam ni. Okey, itu bagi yang barulah. Kalau bagi yang dah biasa dah, inilah spektakular saya yang kedua, spektakular saya yang ketiga, yang kelima, yang ke-10 dan segala macam. Okey, ingat, kita perlu ada juga end in mind kita. Apa yang kita nak dapat. Jadi, saya sebenarnya dilatih macam ni, kalau nak pergi mana-mana event, bukan Herbalife lah, mana-mana training, mana-mana kuliah especially, sebab biasa saya ni jadi follower tetap Ustaz Fuad kan, ikut je kuliah maghrib. Biasa kan kalau nak pergi tu kan, mesti dah ada dah. Okey, aku pergi ni, aku nak dapat apa. Tapi kadang-kadang saya pun kelentong juga. Kadang-kadang, topik tak bagi lagi ni. Grup coaching belum masuk. Jadi pergi tu, saya tak dapat pun kuliah maghrib tu, saya dapat tu lah. Melayan WhatsApp group coaching kadang-kadang macam tu. Jadi kita perlu clear tentang end in mind kita, apa yang kita nak dapat dalam spektakular. Kalau kita nak clearkan end in mind kita tu, yang kita tanya coach ada apa dekat spektakular? Apa yang saya nak buat? Apa benefit yang saya akan dapat bila saya pergi 3 hari ni? Saya tinggal family saya. Jadi kita tanya. Jadi kat situlah kita merangka apa end in mind kita. Jadi bila dekat sana, automatik bila kita tulis kita punya end in mind kita, ia merupakan satu niat kita. Jadi niat ini innamal a'malu binniyat, setiap
perbuatan kita diawali dengan niat. Jadi Allah dah tahu dah niat kita apa. InsyaAllah, nak tak nak, mahu tak mahu, bila Allah izinkan kita masuk, yes, kita akan dapat apa yang kita, persoalan kita tadi. Macam tadilah, ada soalan apa nak tanya, tentang apa. Jadi bila sebenarnya kita tidak menjawab persoalan tu, tapi solusi yang kita bagi, pernyataan yang kita bagi, ia memberi kefahaman menjawab persoalan dia. Macam itulah, begitulah juga dalam Spectacular. Okey, kepada kawan-kawan yang dah beli tiket Spectacular, yang masih lagi blur, tak tahu apa-apa nak pergi ke, jangan ada kat sini. Nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi, jangan Sebab kita dah 2 hari ni. Kita dah beli tiket mahal-mahal weh. Kita dah tentu kita dah order makan weh. Cuba bilang, cuba hitung duit kita dah keluarkan berapa. Kemudian cuba hotel kita kan. Sepatutnya contohlah hotel tu duduk berdua, tapi kita kena nak berjimat ni sanggup berimpit duduk berlima, duduk berenam. Bayangkan mesti ada kawan kita yang tidur bawah katil. Adakah kita sebahagian daripada tu? Adakah dengan amount kita tu kita nak buat macam tu kan? Jadi perlu clearkan. Jadi hari ni hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Jumaat dah mula. Kita dah mula boleh tulis apa yang kita nak. UJ pun dah tulis. Tapi sekarang ni apa tu yang kata? Tapi apabila kita nak mula nak tulis apa yang kita inginkan, kita nak bayangkan dalam Spectacular ni macam mana, kata pakai baju putih ke malam tu ada apa? Ada konsert, nak pergi tak nak pergi Alah, Faizal Tahir je kot. Nak pakai baju apa nak pakai sedondong dengan tim. Macam-macam kita akan fikir. Jadi sebenarnya apabila kita duduk kita duduk sekejap, kita kawal minda kita bayangkan kita berada sekejap di Dewan Spectacular, di hari Spectacular, kita akan tenang, mind kita takkan laju, kita akan dapat buat satu keputusan. Tapi kalau mind tu, mana mula kita memang takkan dapat apa-apa. Pergi hari Spectacular pun kita akan jadi gelabah. Okey, itu yang kita tak tahu yang berapa. Okey, yang seterusnya kalau contohnya kita kalau contohnya okey kita saya dah ada dah email kita ni nak ada Spectacular macam ni. Kemudian saya dah wayang dah dengan family dengan pergi sana dekat kawan, saya akan dapat ni, saya belajar dengan doktor ni dalam dewan. Malam tu saya pergi konsert dan sebagainya. Tapi di hari kejadian tu Allah izinkan sesuatu yang berlaku di luar jangkaan kita. Jadi perkataan yang pertama keluar, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mungkin ini yang terbaik untuk aku. Aku tak tahu sama ada kehadiran aku ke Spectacular ini baik untuk aku atau tidak. Ataupun ada lagi yang lebih baik untuk kita dahulukan. Jadi mungkin pada masa tu mungkinlah katakan mungkin ada accident ke, ada family matters ke yang lebih penting. Kita tak tahu. Jadi apa-apa hal pun kita kena bersyukur dulu. Okey. Jadi macam Yuji sendiri secara peribadi Makda, memang sekarang ni setakat ni Yuji masih lagi memang kekuatan Yuji dah hadir dalam Spectacular. Tapi yang berlaku Yuji wallahu alam dan Yuji pasal hari ni pun tak berani telefon orang kampung lagi sebenarnya kan. Sebab kalau telefon orang kampung mesti cakap nanti duduk sama-sama nanti nak. Jadi kita bila mak ayah kita minta satu benda, Yuji secara pribadi sedaya upaya tidak akan kata tak boleh. Nanti nak duduk homestay, nanti duduk sini sama-sama, nanti datang sama-sama, nanti pergi kenduri nak bekerja banyak. Itu biasanya mak lah yang aku cakap. Jadi bila mak cakap ni biasanya susah bagi Yuji untuk menolak. Kalau tak menolak pun kadang-kadang itu yang kadang-kadang bawa dia sekali kan, tapi jarang lah. Tapi benda ni sekarang ni Yuji memang minta doa betul-betul dengan Allah, buat solat hajat khusus untuk Spectacular dan event ni. Sebab memang Yuji ni dah lama tak jumpa family Kelantan sebenarnya. Dah lama pun tak balik, walaupun dengan ada balik, ada event balik, semua balik, kami tak balik. Jadi macam terasa jugalah kan, takkan aku dah datang sini dah, kau tak jumpa lagi juga. Macam tu lebih kurang kan. Adik-adik balik Kelantan, kita tak balik, salam je. Jadi bila dah datang sini, macam kalau kita pun tak datang juga, dia rasa tak tahulah. Tapi dia tanya Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang terbaik untuk aku. Mana yang baik untuk aku dan agama aku. Aku tak pandang Spectacular ke, aku tak pandang kau majlis wedding dan sebagainya. Apa yang terbaik untuk aku dan agama aku. Kalau yang terbaik, ya Allah, mudahkan urusan aku. Itu saja yang jadi doa sekarang ni. Jadi keputusannya Yuji tak tahu, dan Yuji flow saja, dan Yuji sangat yakin apa yang Allah tentukan takdirkan untuk Yuji adalah yang terbaik. Tak ada pun yang tak terbaik. Dan sebenarnya kalau ada mungkin, dan Yuji pun tak dengar cakap-cakap orang lagi apa orang kata
beria bercakap dalam kalangan jin, tapi dia ada gini-gini kan. Ya Allah, Alhamdulillah rezeki saya dapat pahala banyak. Macam tu lah lebih kurang. Kan? Okay. Jadi, all the best kepada kawan-kawan yang dah beli tiket spectacular, dah beli penginapan, dah beli untuk makan 2 hari, dah arrange bagaimana family dalam 2 hari ni. Jadi persiapan mula-mula sekali dengan niat, okay, ikhlaskan diri. InsyaAllah kalau kita ikhlaskan diri, ikhlas juga ya Allah akan bagi pada kita. Kemudian redha dengan apa sahaja yang berlaku, takdirkan. Kemudian hidup, cakap je, ya Allah kalau ini terbaik untuk aku, ya Allah permudahkan urusan aku. Masa nak tinggal family tu nanti, ya Allah aku tinggalkan family aku, anak-anak aku, suami aku, mak aku ni kepada Engkau dan Rasulmu, ya Allah. Aku pun bergantung kepadamu dan aku tinggalkan mereka juga untuk mereka juga kepadamu, ya Allah. Letakkanlah setulus ikhlas kita kepada Yang Esa, dan kata insyaAllah yang baik-baik dia akan berlaku pada kita. Mak Dah, tu je lah kot. Assalamualaikum.